Baiklah. Pengajaran Islam yang demikian selain daripada yang diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang berikut. Hadis ni dia panggil hadis Muaz ni, hadis yang sangat panjang, bukan sangat panjang, hadis yang sangat menarik. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya nak ringkaskan masa, kita terus pergi kepada terjemahan. Daripada Muaz bin Jabal, tulis sikit, Muaz ni seorang yang sangat hebat. Namanya Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Ansari makna orang Madinah. Gelaran dia Abu Abdurrahman Al-Badri. Al-Badri ni orang yang sertai perang Badar. Jadi ulama-ulama yang memperkenalkan sahabat, kalau pergi perang Badar, dia akan tulis Al-Badri. Maknanya orang yang pernah ikut perang Badar, orang hebat. Sebab Nabi SAW beri kelebihan orang yang pergi perang Badar ni, satu kelebihan yang tinggi. Macam kita hari ni kan, orang letak nama lah, profesor lah, datuk lah, Tan Sri, sebab nak ambil kedudukan. Zaman dulu tak ada macam tu. Semua sahabat hebat lah kot, tapi orang Badar lain dengan orang yang masuk Islam selepas daripada itu. Orang yang pergi perang Badar dilahirkan pada tahun 20 Hijrah dan dia meninggal pada dalam Ta'un Amwas, zaman Sayyidina Umar pada tahun 18 Hijrah. Seorang sahabat yang begitu hebat. Kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Muaz ni orang yang pandai pakar dalam bidang halal dengan haram. Maknanya pakar dalam bidang muamalat. Jadi masalah pakar dalam bidang masing-masing ni tak jadi satu benda yang pincang. Kerana zaman Nabi pun Nabi sebut a'lamul halam, aqra'ukum Ubay, a'lamukum bil faraid fulan. Jadi Ibnu Abbas, ulama bagian tafsir, disebut waktu Nabi kita wafat, Muaz ni berada di Yaman. Allahu Akbar. Tengok ni, ini di antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Muaz ni cerdik, seorang yang cerdik. Bila dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, dia tengok Nabi duduk seorang, terus dia pergi dekat. Tujuannya nak tanya hukum, nak tanya, minta nasihat. Di antaranya hadis ini. Apa dia kata? Aku ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pelayaran. Pelayaran ni kalau bahasa Melayu baru ni, pelayaran ni orang naik laut kan. Jadi perjalanan lah kita panggil, perjalanan musafir. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengan Nabi. Dia boleh duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kami meneruskan perjalanan. Aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Tengok, cerdik orang zaman dulu, duduk dekat Nabi, walaupun Nabi ni khalifah, ketua pemimpin negara yang begitu besar. Dia tak minta, kalau kita tak minta lah tenda projek apa-apa, tak. Dia minta projek yang sangat besar, yang sangat hebat. Apa dia? Ya Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Ini soalan yang paling cerdik sekali. Sebab apa? Hak lain-lain itu sementara saja, tapi hak ni yang akan memberi pulangan yang begitu besar, yang tidak ada tolak bandingnya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altani an azim. Nabi kata, sungguhnya engkau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang besar. Mu tanya ni isu yang besar, bukan kecil. Minta syurga besar. Dan sebenarnya perkara itu adalah mudah. Ini yang kita nak. Walaupun besar, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Tetapi ialah mudah bagi orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk mencapainya. Doalah banyak-banyak muslimin dan muslimat. Allahumma yassir lana, ya Allah permudahkan kami untuk mendapat redha-Mu. Banyak doa. Nabi kata Allah permudah bagi orang dia nak beri mudah. Amal bakti yang kau tanyakan itu ialah yang pertama sekali beribadat kepada Allah.
Dan janganlah engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain, sebagaimana yang tersimpu dalam dua kalimah syahadah. Yang pertama sekali ibadah, lawan dia syirik. Na'udzubillah. Dan dirikanlah sembahyang, berilah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan kerjakanlah haji. Kemudian lepas Nabi kita jawab soalan, Nabi tanya pula Muaz, ala adulluka ala abwabil khair? Nabi kata, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Aku nak tunjuk pada kamu pintu kebaikan. As-sawmu junnatun. Puasa yang fardu dan sunat adalah pendinding daripada azab neraka. Siapa dia nak buat tembok, dinding dengan azab, puasa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadami api. Sedekah macam bomba yang boleh membersihkan kotoran kita. Wasalatul haniha tak payah bayar. Yang tadi itu agak sukar. Wasalatul rajuli fi jawfil lail. Dan demikian juga sembahyang yang dikerjakan oleh seorang pada waktu jauh malam. Maknanya waktu tengah malam kita kemudian Mu'ad kata lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a ila akhiril ayah. Surah mana ni? Surah Jumaat yang selalu kita baca pada pagi Jumaat. Sudah surah Sajadah yang dibaca oleh imam pada pagi Jumaat. Tatajafa junubuhum, tengok nota kaki nombor 7, iaitulah mereka merenggangkan daripada tempat tidur. Mana angkat tubuh dia daripada tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal saleh. Mereka sentiasa berdoa pada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta perasaan yang ingin kepada memperolehi lagi redanya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan pada mereka. Jadi ini naknya tatajafa junubuh, angkat tubuh kita sebelum tengah di akhir malam. Kemudian summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, mahukah aku nyatakan kepada kamu mengenai kepala atau asas agama seluruhnya? Dia panggil rasul amri kulli. Asas agama seluruh duduk di mana? Dan tiangnya, orang panggil tiang seri agama itu duduk di mana? Serta kemuncaknya. Aku menjawab, ya, bahkan mahulah ya Rasulullah. Apa Nabi kita kata? Kepala atau asas agama yang aku bawa itu ialah melafazkan dua kalimah syahadah yang mengesahkan Islam. Satu, tiangnya ialah salat. Siapa dia bina rumah tak ada tiang, runtuh. Siapa dia ada agama tak salat, orang ni bukan. Dan kemuncaknya, zirwatu sanamihi al-jihad, iaitulah berjihad pada jalan Allah. Kenapa jihad ni penting sangat sampai kemuncak? Zirwatu sanam, yang di atas tinggi. Sebabnya jihad inilah yang memberi kesan kepada agama. Kalau jihad tidak ada, agama kita nak laksanakan undang-undang agama, tak mampu kita. Kalau kita buat undang-undang Islam ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Orang putih marah, orang bukan Islam marah, nanti mari UN marilah apa benda mari ganggu. Dan orang boleh attack agama kita ni bila tidak ada jihad. Jadi kerana itulah jihad ni sangat penting, walaupun dimurkai oleh orang-orang yang bukan Islam hari ni. Tapi kena mafhum yang betul lah. Jangan nak jihad agak pergi bom tak tahu kalau itu bukan kita. Menjadi asas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, maukah aku nyatakan kepada kamu mengenai perkara yang menjadi teras atau yang jadi sebab dapat memiliki semuanya itu? Ukhbiruka bimilaki zalika kulli. Nabi kata, mu nak jaga semua sekali. Agama kamu, apa ni, amalan-amalan kamu yang lepas, apa yang kamu nak jaga dia dengan apa? Qultu bala ya Nabi Allah. Saya kata, ya wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memegang hujung lidahnya. Nabi pegang hujung lidah, dia kata apa? Lalu bersabda, kuffa alaika hadza. Nabi kata, apa ni? Lalu bersabda, jagalah lidah ini daripada menyebabkan engkau ditimpa sesuatu yang tidak diingini. Jadi punca kita duduk di mana?
duduk di lidah. Lidah yang tidak bertulang inilah bercakap yang tak tentu benda. Apa kita nak cakap, cakap. Apa kita nak kata, kata. Dulu saya tambah hari ni pula dengan ujung jari sekali. Hari ni orang tak apa cakap dengan lidah. Cakap tak? Kita kalau nak maki orang, nak kutuk orang, nak jatuhkan kawan, kita cakap dengan lidah ke cakap dengan ujung jari? Kena tafsir kat bawah tu. Di antara tanda kiamat bercakap dengan hujung jari. Ini tanda kiamat ni, asyratus saah. Tidak hujung jari sekarang ni. Semua hujung jari. Mak dengan anak pernah tak bercakap dengan anak-anak? Anak dia dekat kita tapi bercakap dengan hujung jari, ada tak? Anak dia tanya mak, lepas ni nak pergi mana? Mak pun layan nak jawab. Balik masjid ni kita singgah lah, berhenti makan kat mana-mana. Jawab, layan juga kita dah. Jadi akhir kali tak ada dah. Mak dengan anak pun bercakap dengan hujung jari, bukan cakap dengan hujung lidah. Kita ni sudah naik taraf OKU, macam orang yang tak pandai bercakap dengan lidah. Tak reti nak komunikasi dah. Allahu Akbar. Suami dengan isteri pun tak apa bercakap mana dah. Dia main atas gambar, cari gambar qalb tu, hantar. Suami pun jawab balik. Gitu je ada. Tanya jumpa sungguh tak bercakap pun. La ilaha illallah. Ini alamat kiamat yang baru ni. Kalau Syekh Haripi boleh tambah dalam kitab Nihayatul Alam dia kena tambah lagi cerita ini. Apa Nabi nak kata? Tapi asasnya sebenarnya inilah tempat dia. Nabi kata kuffa alaika hadha. Jaga lidah kamu ni. Faqultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadzun bima natakallam. Adakah kami akan dikira bersalah dan dihukum disebabkan apa yang kami tuturkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam saqilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, kalau perkara yang nyata ini engkau tidak juga mengetahuinya, jelas dah lidah ni memang penyakit yang boleh dibawa. Benda lain orang tak buat. Orang yang baik macam kita ini tak ada dah nak pergi curi, insya-Allah tak dah. Nak pergi merompok tidak juga. Nak pergi main judi tak juga. Nak pergi kasino tak pergi dah. Tapi dengan lidah dalam masjid mampu lagi buat dosa. Boleh mengumpat orang, boleh kata orang kan. Apa nak jadi sini? Maka lebih baik hanya engkau mati wahai Mu'az. Mana doa ni sakilat ka ummuk, mana bukan doa nak suruh mati sungguh. Ibarat katanya menyusahkan makmu ni hidup ni Mu'az. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas mukanya atau di atas hidungnya ialah hasil angkara lidahnya. Jadi hasil angkara lidah inilah yang menyebabkan manusia itu tersungkur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi kata Tirmizi kata hadisun hasanun sahih. Jadi panjang hadis Mu'az. Yang pentingnya Mu'az ni seorang yang cerdik, bertanya tentang beberapa perkara yang Nabi kita layan dia pada masa yang tersebut. Jadi ini selain daripada hukum yang kita belajar, satu lagi para jemaah kita kena ambil daripada hadis Mu'az ini, iaitulah adab ketika nak berkomunikasi, berinteraksi dengan para guru. Kita tengok. Kalau tengok ustaz tu nampak letih, tak payah lagi tanya soalan. Tengok dia nampak rehat, peluang ada, tanya. Mu'az ni, bila dia tanya Nabi tengah rehat sallallahu alaihi wasallam, tidak sibuk, bukan setakat Nabi jawab soalan dia aja, banyak lagi. Ala adulluka, nak tidak aku cerita, panjang. Jadi kalau kena masa yang betul, kita dapat faedah yang banyak. Saya cerita dekat dulu, saya kena marah dengan orang yang bertanya tu. Ya ada. Dia kita tengah duduk ni, dia telefon. Kebetulan dalam kereta tu radio bunyi. Orang duduk ngempin. Marah kawan tu ngempin. Tok ayah tu ngempin marah. Hush, dia kata baiknya dia ingat saya marah dengan dia. Radio marahnya dia. Dia tulis macam-macam gitu. Jadi subhanallah. Ustaz ni bukan sekadar letih menjawab soalan, letih juga menerima marahan daripada orang yang dia nak tanya soalan tapi dia marah dengan kita pula. Biarlah kita belajar adab daripada Mu'az ni, nak tanya biar tanya pada waktu yang tepat. Dalam hadis yang berikut diterangkan lagi mengenai hubungan seorang muslim dengan masyarakatnya. Hubungan seorang manusia dengan masyarakat dia. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allahu an. Ini hadis ni memang cantik dan memang kita kena belajar betul-betul.
seorang muslim yang sempurna Islamnya, muslim Islam yang sempurna. Kalau Islam yang apa ni IC tak apa, ialah yang terselamat orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Tengok hadis tadi tak sebut. Saya kata Nabi kita sebut lidah dengan tangan. Ini mukjizat Nabi SAW. Allah Ta'ala beri kepada dia maklumat masa depan bahawa manusia ni tangan ni boleh guna semua. Pukul orang boleh, nak buat zalim pada orang boleh, nak naikkan orang boleh. Dan zaman kita hari ni pun memang banyak menggunakan tangan. Siapa dia Islam baik, kita fikir tangan aku ni kalau aku tulis fitnah pada orang ke tidak, boleh menjatuhkan orang ke tidak. Jadi semua ni ingat, kalau orang tak selamat daripada tangan dan lidah kita, bermakna kita menjadi orang Islam yang belum baik. Dan seorang yang berhijrah yang sempurna hijrahnya ialah yang berhijrah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kata hijrah ke Madinah tidak ada lagi, tuan-tuan kena ingat, ada lagi hijrah. Dia panggil hijrah ke mana? Hijrah meninggalkan maksiat dan mungkar. Hari ini maksiat dengan mungkar ada. Banyak mana lagi ada? Balik senarai. Dalam bab kerja buat kita, dalam bab makan minum kita, ada tidak? Ada. Saya kadang-kadang rasa nak kata terkilan pun boleh. Bila tengok ada je orang share surat ke kenyataan bahawa makanan ni tidak halal. Apa tu, kedai makan ni haram contohnya. Semua kita share belakang. Tolong sebarkan. Nanti pasti ke tidak benda tu? Dikenal pasti ke tidak? Memang benda ni haram. Kita tak tahu lagi. Tiba-tiba kita duk sebarkan, kita duk sharekan. Ini semua perkara-perkara yang boleh menyakitkan masyarakat, dan masyarakat tidak selamat daripada kita. Termasuk dalam perkara ni. Jangan cuba duduk sebarkan. Kadang-kadang tu dia sebar juga tapi buat awak tak tahu. Betulkah perkara ini? Tujuan dia nak sebar sebenarnya. Ini panggil ini bahasa Facebook ni kacau juga ni. Dia kata, betul ke benda ni? Betul pun benda tu memang fitnah dah. Cuma dia tanya betul. Boleh sah. Kalau nak tanya nak sahkan, jangan tanya di tempat ramai tu, tanya kawan-kawan yang kita boleh kenal pasti dia ni boleh mengesahkan, boleh memberi maklumat kepada kita. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, hadis yang kelima, al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal mu'minu man aminahu nas ala dimaihim wa amwalihim. Jadi ada tambahan di sini, seorang muslim yang sempurna Islamnya ialah yang terselamat orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Ini jelas tadi hadis tadi. Dan seorang mukmin yang sempurna imannya ialah yang dipercayai oleh orang ramai sebagai seorang yang bersikap aman damai dan amanah terhadap keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Jadi kalau orang itu orang beriman betul-betul, orang rasa dia ni selamat daripada orang ni. Tapi kalau orang yang tak beriman, kita pun takut nak beri benda-benda, nak simpan benda apa takut, nak beri tugas dengan dia apa takut. Hari ni para jemaah, di antara tidak amanahnya harta benda masyarakat hari ni, apabila pegawai-pegawai yang duduk di jawatan masing-masing telah menggunakan kedudukan untuk kepentingan dia dan kawan-kawan. Saya menerima aduan daripada sahabat-sahabat kita yang berniaga. Dia mengadu ni bukan kerana tu, nak tahu hukum. Dia kata, ustaz, boleh ke tidak? Bila saya bekalkan barang-barang ke sekolah ke pejabat ke mana-mana, mesti orang yang bertanggungjawab minta peratus nak naikkan. Dia panggil naikkan harga 5%, 10%. Tujuannya nak bagi ke dia. Kalau yang warak sikit, bukan untuk saya, untuk persatuan kelab dia. Bukan untuk saya, untuk hari-hari program, hari-hari guru, hari apa kita nak handphone, nak hadiah. Ini semua ni orang yang berniaga sudah tidak aman lagi dengan pegawai-pegawai macam ni. Kalau saya tak bagi, sah dia akan beli kedai lain pula. Dia pergi kedai-kedai yang orang lain yang tak fikir halal haram, nak 20%, 30% ikut awak nak minta berapa. Saya sekadar tulis je, luluskan harga awak. Harga tinggi. Ini semua permainan-permainan manusia yang tidak takut kepada Allah SWT. Orang tidak aman lagi daripada harta benda dan darah mereka tidak aman. Hadis ini
dalam At-Tirmizi dengan hadisun hasanun sahih, kata Imam At-Tirmizi. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhziluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushir ila saddihi salas marat. Ila akhir hadis. Tengok terjemahan. Janganlah kamu berhasad dengki antara satu dengan lain. Tengok. Kalau hadis ni dilaksanakan dalam hidup manusia, kita akan jadi aman damai. Tidak ada lagi persengketaan, tidak ada lagi perbalahan sama-sama kita. Yang pertama sekali, la tahasad. Jangan hasad dengki. Hasad dengki lah punca penyakit yang mari daripada penyakit hati yang besar yang memusnahkan orang lain. Penyakit hati itu banyak peringkat. Ada penyakit hati rusak dia ya. Contohnya penyakit riak. Penyakit riak ni tak ada masalah dengan orang lain. Dia yang nak tunjuk dia baik. Kalau beri sedekah kak, masuk sakabal lalu. Kan? Kalau buat apa-apa majlis pun nak suruh tulis nama dia, disumbang oleh orang ni. Dia seorang ya, tapi kita boleh faedah. Tapi penyakit hasad lah. Dia ta'adda ilal akhirin. Bukan sakat dia yang berpenyakit. Dia nak jatuhkan orang lain supaya kena juga penyakit ni. Ini bahayanya. Kalau sakat dia seorang yang berpenyakit, kita kata itu masalah awak. Hasad lah. Dia takrif hasad tu apa dia? Para ulama mengatakan hasad ini apabila seorang itu dengki nak suruh hilang nikmat daripada kawan dia. Itu makna hasad. Kita nak suruh hilang nikmat daripada kawan. Kalau kita dengki, orang ni hebat, pandai, ada kedudukan, kita pun berusaha belajar betul-betul nak suruh dapat juga jawatan macam dia tanpa nak menghilangkan hak dia. Itu dia panggil ghibtah. Yang ini tidak jadi masalah. Munafis, orang panggil berlaku perlawanan cara sihat, masing-masing nak naik tempat yang, tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Itulah. Jadi hasad ini iaitulah apabila ada unsur nak menjatuhkan orang lain dan nak naik kita. Itu hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kamu sebagai pembeli pura-pura menawarkan harga yang tinggi dengan tujuan memperdayai orang lain supaya membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Tanajus ni kalau tempat lelong terbuka. Pernah pergi tak tempat lelongan? Tempat pasar borong. Orang ni kata 100, satu bakul ni 100. Mari orang lain pula 105. Sekejap alik ni pula 110. Dia tak nak beli pun, dia nak angkat, naik harga. Itu dia panggil tanajus. Orang yang menipu, bawa naik harga kerana nak perdayakan orang. Oh ya, jangan cepat-cepat sikit. Saya lah 115. Akhir kali naik sampai 150. Boleh dengan orang tu. Yang nak beli betul-betulnya tak ada. Semua ni order main. Orang panggil juru angkat harga. Ini dia panggil tanajus. Kalau di tempat lelongan terbuka main banyak. Saya tak pergi sini. Kalau di Arab tu, saya selalu pergi tempat orang lelong kereta. Kita pelajar masa tu student, duk cari kereta lelong gitulah dak. Pergi. Naik ni, letak 5,000. 5,500. Akhir sekali sampai 20,000 harga. Tanajus, orang yang nak beli, bukan nak beli, naik harga. Ini haram. Wala tabaghadu, dan jangan kamu membenci, marah-marah atau bermusuhan di antara kita sama kita. Wala tadabaru, dan janganlah kamu putuskan hubungan mesra dan pulau-memulau sesama sendiri. Jangan. Tadabur ni maknanya paling belakang. Tengok orang ni, pusing lain lalu. Tengok dia masuk pintu kiri, kita pusing pintu kanan. Tak mau bersemuka, tak mau bertemu. Ini larangan Nabi SAW yang cukup besar. Jadi di antara orang yang terbaik dalam kalangan ini iaitulah orang yang memulakan perhubungannya, bagi salam dulu, minta maaf awal, minta maaflah saudara, minta maaflah saudari. Saya kalau ada saya salah silap, saya minta maaf banyaknya. Jangan ni kita dak pergi minta maaf. Bukan aku salah, dia salah. Tak apalah siapa salah pun, yang pentingnya Nabi mengatakan orang yang memulakan cakapan itu yang terbaik. Kita nak jadi orang terbaik ke tidak? Nak jadi orang terbaik. Tak sudut kira, tak sudut sangat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita merendah diri lebih baik daripada kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wala baik yabi' ba'dukum ala ba', dan janganlah kamu sebagai penjual memotong jalan penjual yang lain. Mana orang ni mari jual,
RM15. Kita pergi bisik dengan dia, tak usah ambil, aku dua belah ya kau, ini potong jualan. Macam kalau pasal itulah Nabi larangan di sini semua perkara yang boleh membawakan perbalahan, permusuhan sama-sama kita, tak boleh. Kalau dalam hadis lain, wala yakhtub ba'dukum ala ba'd, jangan pergi pinang orang yang telah dipinang oleh orang lain. Kita tahulah dia ni pinang orang ni, kita pergi juga, dia tu pegawai kecil tu, di berapa 40 ke apa, saya 50, dia tu kaning, saya pegawai lah, dah dia terima dah kawan tu, biar. Kecuali budak perempuan ni tolak, saya tak nak awak ni sebab tak solat ke macam mana, mari orang lain minta, itu tak ada masalah. Tapi kalau orang dah minta dah, jangan duk dengki, awak terima dia, berani, saya ni engineer contoh, maaflah engineer kalau ada, jangan, itu semua larangan. Nabi kata apa lagi, dan janganlah kamu melakukan perkara keji, tapi hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ingatlah orang Islam, al-muslimu akhul muslim, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Janganlah kamu seorang muslim menginayakan saudaranya itu, jangan kita khianat pada saudara kita sendiri, dan jangan ia mengecewakannya semasa orang itu memerlukan pertolongan. Bila orang nak perlu pertolongan, ketika itulah kita bantu. Jangan duk main cari orang lain sedangkan kita mampu untuk membantunya. La, ini bukan sifat seorang muslim. Dan juga janganlah ia memandang rendah padanya, apalagi menghinanya. Jangan la yahqiruhu, jangan pandang hina pada orang. Kadang-kadang secara realiti kita cakap, ada orang yang tidak dikenali di bumi, tapi Masya Allah malaikat di langit mengenali orang ni. Lepas tu kita tak nak kata nak hina orang, tak boleh. Tapi kalau dia buat mungkar, benda maksiat, kita benci kepada maksiat yang dia buat, bukan benci kepada dia. Benci kepada orang tak boleh, kita benci kepada perbuatan mungkar, itu saja yang kita benci. Orang ni masih lagi dalam keadaan yang perlu pada dibetulkan kedudukannya. Ini banyak yang salah faham. Tengok ni, Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dia kata sebenarnya takwa itu di sini. Di mana di sini? Yushiru ila sadrihi, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan demikian itu sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa huna, nih takwa di sini. Hari ni pun ramai nih orang tunjuk dada. Ada kata, kalau tanya dia, kenapa tak tutup aurat? Hati baik. Dia beramal dengan hadis ni. Hadis ni kata at-taqwa hahuna, hati baik. Tanya, awak ni tak solat lah. Saya tak solat pun hati baik bang. Kan banyak kan dialog macam tu, hati saya baik bang, saya tak kacau orang lah. Kita kata awak baik dengan manusia tapi jahat dengan Allah, mana boleh? Itu dipanggil golongan murjiah. Iman dalam hati, naam, sah, generator dia di sini, tapi kesan dia duduk di anggota. Kesan iman duduk di mana? Duduk di anggota. Jadi kita kena letak, kalaulah generator ni baik, api dia punya elektrik terpancar, aircon sejuk, kipas pusing, itu mana generator baik. Jadi kalau iman di sini, puncanya di sini, tapi mana kesan? Solatnya tidak, tutup auratnya tidak, bantu orang pun tidak, ini tak ada. Orang panggil tak usah tunjuk sini lah. Kosong dalam dada tu boleh tunjuk ada bekasnya, imannya tidak ada. Jadi jangan salah faham tentang hadis at-taqwa hahuna. Ini ramai orang tergelincir dalam menggunakan hadis-hadis seperti ini untuk nak membetulkan tindakan yang tak baik yang mereka lakukan. Tak boleh. Allahu Akbar. Bihasbi mri'in minasyarri, tengok, dan cukuplah nyatanya seorang itu melakukan suatu perkara yang jahat apabila ia memandang rendah atau menghinakan saudaranya yang sama Islam. Kita pandang hina orang ni, tak boleh. Kita tidak tahu apa iman dalam hati manusia. Cuma kalaulah dia betul-betul buat kemungkaran, kita benci kepada perbuatan. Saya tak suka dengan perbuatan dia ni. Tak solatnya, dengan suka mengumpaknya, dengan macam-macam perbuatan mungkar. Kita sebut kemungkaran yang dia buat, tapi tidak ambil atas body itu. Kerana itulah manusia ni kita tak tahu masir kesudahan seorang itu tidak ada di tangan kita. Kita tak nak kata dia ni orang baik ni, sah dah mati masuk syurga. Mana kita boleh tahu?
Kan ada seorang sahabat yang hebat dalam peperangan. Orang kata dia ni ahli syurga ni. Nabi jawab, "La, dia ahli neraka." Terkejut sahabat. "Kaifa ya Rasulullah?" Tengok dia perang kuat-kuat. Nabi kata ahli neraka. Subhanallah. Akhir sekali, lepas peperangan, sahabat-sahabat yang dengar cerita tadi pergi attack. Di mana duduk dia ni? Tengok-tengok dia sedang fi ramak, mana dekat nak mati. Bila dia kena, tangan dia sakit, dia ambil dia punya pedang, dia tikam dia sendiri. Mana bunuh diri. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat terkejut. Subhanallah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dia ni ahli neraka. Betul sungguh hebat dia bunuh diri. Walaupun dia dalam peperangan jihad fisabilillah yang begitu hebat, bunuh orang kafir begitu ramai, akhir kali mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyazubillah. Jadi jangan kita hina orang-orang yang bukan orang-orang yang kita nampak hina, tapi kita boleh sebut tentang kerana perkara yang tak baik. Semalam saya sudah sebut dalam beberapa kuliah kita, dalam khutbah saya mengatakan bahawa kalau kita benci kepada seseorang, tak suka dengan tindakan mereka, jangan sampai peringkat ambil gambar-gambar orang ni, tukar kepala gambar orang lain, ambil monyet pasang ke kepala orang ni, buat perli main pula. Sekarang ni pula dia buat dialog pula tu, ambil orang ni, sedangkan kawan tu tak kata macam tu, kita pula pergi buat cerita. Ini semua iftirak, menghina orang tanpa kebenaran, tanpa hak, dan kita telah melakukan dosa yang tidak ada faedahnya. Untuk dunia lagi tak ada faedah, untuk akhirat. Suka-suka kawan-kawan boleh, bila hantar kawan-kawan pun ha-ha kat bawah tu. Apa benda ha-ha? Ha-ha ke neraka nak pergi. Lah. Ini perbuatan macam ni, hadis-hadis seperti ini sangat penting. Karena itulah dalam kitab kita, dalam muqaddimah Mustika, walaupun nak masuk dalam isu tentang salat, tapi inilah yang penting. Kenapa salat kita dalam bab khusyuk salat nanti, di akhir salat nanti banyak cerita-cerita isu yang perlu kita kenal. Kenapa bila salat hilang khusyuk? Kenapa bila salat tak rasa kemanisan beribadat? Sebab hati kita dikotori oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Bila banyak benda-benda mungkar dan maksiat, tengok dalam kitab kita di awal sebut tentang iman, sebut tentang gilak balik keimanan kita, tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara ni. Kerana salat nak jadi sempurna, betulkan channel dulu. Dia punya frekuensi tu, kata orang, radio ni tak akan bunyi suara baik kalau dia punya gelombang tak betul. Gelombang kitanya duduk di mana? Duduk di hati. Hahuna. Betul yang Nabi kita tunjuk. Iman di sini, kesimpulannya, keseluruhan hak seorang muslim adalah haram atas seorang muslim yang lain bertindak terhadapnya menurut cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jangan. Iaitu darahnya, keselamatan nyawa dan tubuh badannya, dan kehormatannya. Irduhu, harga kehormatan diri di zaman kita ini sangat tidak dinilai oleh manusia. Mudah ya kita nak cerita orang, mudah ya kita nak main orang. Jangan sekali-kali. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang berikut ditegaskan, an Salim an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Orang Islam ialah saudara orang Islam yang lain. Kita letak Islam itu bersaudara. Kenapa bila bersaudara kita nak kelahi? Tak, tidak ada sebab kita nak berkelahi. Janganlah dia menginaya-kannya. Buat naya kepada orang tak boleh. Dan janganlah juga membiarkannya diunayai oleh pihak musuh. Kita buat khianat pada orang pun tak boleh, membiarkan orang dia khianat tak boleh. Kita tengok orang Islam ni diunaya, kita bantu setakat mana yang kita tolong, kita boleh bantu. Hari ni saya nak sangat kepada sahabat-sahabat kita ni, muslimin dan juga muslimat yang duduk dalam bidang undang-undang. Kalau balik kampung, panggil orang kampung, ajak mari raya rumah kita, terangkan kepada mereka hak wanita yang diunaya oleh si suami yang tidak bertanggungjawab dalam masyarakat sangat ramai. Masalahnya orang perempuan yang tak tahu nak pergi mengadu di mana. Mengadu di mana. Saya baru lepas satu kursus haji, ada seorang muslimah mari tahu, dia kata, "Ustaz, saya dilarang oleh suami saya pergi haji." Saya kata memang hak dia. Tak habis lagi cerita. Dia kata, hak dia apa? Dia kata, dia tinggal saya sudah 22 tahun.
Anak kecil merah lagi tinggal, sekarang ni budak masuk universiti, bila dengar saya nak pergi haji, tiba-tiba muncul dia mengaku suami saya melarang dia pergi haji. Saya kata, makcik buat apa? 22 tahun, kenapa tak bawa kes ke mahkamah? Tuntut fasah nikah, tak ada nafkah, tak ada tu, tak ada ni. Sekarang ni baru nak buat. Apa jadi? Tengok, subhanallah. Terenaya mereka. Jadi cuba bagi penerangan. Kalau ditinggal macam ni sampai berapa lama ditinggalkan, bawa kes ni ke mahkamah, sesah banyak masalah. Mahkamah pun tak nak sesah semua juga. Sebab suami ni kalau panggil tak pergi. Itu jadi masalah dia. Dia nak bini tak bini dah. Tapi tak nak ceraikan. Hak ni pun satu kes yang cukup menyusahkan lah, menyesakkan nafas kata orang. Tengok. Kalau kita tengok orang dienaya, apa saja penganiayaan dibuat, kita bantu. Siapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah pula akan menolongnya mencapai hajatnya. Tengok. Man kana fi hajati akhi. Satu hajat kita tunai, Allah Taala tunai hajat kita. Siapa dia melegakan satu kesusahan yang dihadapi oleh seorang muslim, nescaya Allah akan melegakan satu kesusahannya daripada kesusahan yang ada pada hari kiamat. Hari kiamat lah yang kita nak bantuan. Dan siapa yang menutup keaiban seorang muslim, ini pun satu isu yang besar. Nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis Muslim. Tutup aib di sini kena faham, jangan salah faham. Saya tak nak jaga, tak nak tahu hal orang, tak nak jaga tepi kain orang. Siapa dia suruh jaga tepi kain orang ya? Orang tu masuk dalam kain dah, nak jaga tepi kain orang lagi. Kadang-kadang kita nampak orang ni jiran kita, memang tak ada suami, tiba-tiba laki-laki masuk dalam rumah senyap-senyap. Kita duduk gini, tutup mulut, tak boleh jaga kain orang, tak boleh. Allah suruh tutup aib lah. Tutup aib di sini itu namanya mengiktiraf kemungkaran. Wajib kita kena laporkan kalau tengok kes macam ni. Maksud tutup aib di sini, dosa-dosa yang lama berlaku. Kamu ni berkawan masa muda, lepas tu bila balik haji, kita pun duduk warak lah sikit kan. Tiba-tiba kawan tu buat mungkin kena dia tu, mak hajah baru tu. Allah, waktu sekali ngaku dia masuk sekolah dulu kak, apa benda? Dia lah mak repik dia juga berapa dia bos jangan ada belakang. Lah ini mendedahkan keaifan yang telah ditinggalkan oleh mereka. Jangan duduk korek balik lagi. Benda-benda lama stop. Jangan duduk buka balik aib. Itu dipanggil satara musliman. Ataupun kalau kita tengok orang buat mungkar, kita baca hadis ni, dia panggil literal sangatlah tu baca hadis. Literalis kalau panggil lagi ni. Tak boleh repot. Sebab Nabi suruh tutup aib. Bukan tutup aib itu benda yang lepas, yang berlaku, dia dah taubat lama dah. Ini bukan tutup aib, ini engkar mungkar. Jangan bercampur di antara isu engkar mungkar dengan masalah mendedahkan keaifan orang. Ini dua isu yang berbeza. Kena jelas dalam masalah ni. Wa man satara musliman satarahullah. Siapa dia tutup keaifan seorang muslim, Allah akan tutup keaifannya pada hari kiamat. Jelaslah tutup di sini dengan makna kita tidak mendedahkan, membongkar benda-benda yang telah lama, yang telah dia taubat, yang telah dia selesai. Hadis yang lebih lanjut diterangkan dalam hadis yang berikut, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salam, wa iyadatul marid, wa ittiba'il janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'atish. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain. Ingat ni. Hak ni maknanya tanggungjawab kita. Jangan minta bayaran, jangan minta apa-apa. Hak dia. Yang pertama sekali, iza raddus salam, membalas salam. Orang bagi salam pada kita, assalamualaikum, maka kita jadi hak kita jawab salam. Waalaikumsalam. Jangan tak jawab. Termasuk dalam tulisan. Kalau orang hantar SMS kita, assalamualaikum, tak semesti kita jawab dengan tangan, jawab dengan mulut pun tak apa. Bila baca je, kita jawab waalaikumsalam. Ni ada setengah orang ni marah, ustaz tak jawab salam saya. Kata mu tahu mana? Aku baca tak, aku jawab dah. Waalaikumsalam. Malaikat tulis dah, kita jawab salam orang itu. Sebabnya ulama macam tu dulu. Bila sampai surat, ada kalanya dijawab, ada kalanya dia panggil jawab dengan mulut. Masalah jawab salam ni penting. Jangan duduk main-main lah. Lepas tu, salah satu daripada isu salam yang saya nak tambah sikit sini, masalah kita salah faham, menyempitkan salam. Nabi kata di antara alamat kiamat yang berlaku, salamul khas, beri salam kepada khas. Contohnya bila kita berjalan ramai-ramai, tengok ustaz berjalan seorang, belakang ustaz tu ada 10 murid dia sekali. Kita berkata, assalamualaikum ustaz.
Tengok tu imam. Assalamualaikum imam. Kita beri salam kepada siapa? Kepada ustaz seorang je. Imam seorang. Kenapa? Anak-anak murid dia yang berjalan bersama dengan dia, anak mukim dia tak dapat salam kita. Dia panggil salam khas. Ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Jadi jangan saya harap murid-murid kita ni jangan duk jadi kita ni sebagai salah satu daripada tanda kiamat. Boleh? Nak bagi salam, bagi salam. Assalamualaikum. Tak payah. Assalamualaikum ustazah. Jadi ustazah seorang boleh. 10 orang lagi, 20 orang sekali dengan dia tak dapat. Sebab kita salam khas. Ini panggil salam VIP dipanggil. Jangan guna salam VIP ni. Salam umum kepada semua masyarakat. Assalamualaikum. Habis sekali dengan malaikat dapat salam. Yang kedua, menjadi hak yang kedua, iyadatul marid, melawat orang sakit. Bila dengar kawan-kawan kita sakit, pergilah melawat, ziarah. Di hospital ke di rumah, paling tidak pun telefon tanya khabar. Kalau tak dapat pergi, wattiba'ul janaiz, ikut janazah, yakni solat janazah. Jangan ikut saja tak solat. Ramai hari ni orang ikut saja. Tanya waktu nak solat, dia tanya pukul apa solat? 10. Pukul 9.30 ramai yang cabut lari. Oh, saya ada hal, saya ada kerja, saya ada apa. Bila anak saya pegang betul seorang, nak pergi mana? Oh, ada hal. Apa dia hal tu? Cuba cerita saya. Rupanya hal yang betul-betul halnya dia tak reti nak solat jenazah. Tu yang paling besar sekali. Sampai berkata, oh, kau payah meninggal. Saya kata, siapa dia cakap dengan awak? Syarat mayat jenazah tu pakai kopiah. Ada orang buat syarat macam tu? Tak ada. Allahu Akbar. Ini yang benar ajaib dalam dunia bagi saya, iaitulah solat yang paling mudah, yang paling simple, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa ni, tak ada tahiyat, tak ada kunut. Hak ni orang tak pandai. Pelik ke tidak? Pelik. Jadi kalau saya pergi ke tempat-tempat jenazah ni, kita akan kumpul dulu, pakcik-pakcik mari sini. Duduk sini. Oh, duduk isap rokok berhenti sekejap. Saya nak ajar 5 minit kursus solat jenazah. Ajar daripada duduk buah tak tu kalu kita ajar solat jenazah. Bila waktu nak solat nanti semua pandai belakang dah. Alhamdulillah. Solat kemuncak kita nak bantu jenazah tu di mana? Ketika solat tu. Ini tidak lah, tak apa. Malam ni saya mari pula. Moga ada makan mari dah. Ini kira lain dah. Allah apa ni, ijabatud dakwah, menghadiri majlis perkahwinan. Ni panjang pula huraya dia ni. Majlis perkahwinan ni kalau orang panggil kita kena pergi. Kalau tak boleh pergi kena minta uzur. Minta maaf lah. Awak panggil saya duduk di Kelantan, awak panggil Kuala Lumpur, tiket kapal terbang tak hantar, itu pun uzur juga tu. Termasuk juga keuzuran juga yang tak boleh, yang boleh kita tak pergi. Uzur yang paling besar sekali kalau dah majlis itu ada benda mungkar. Tanya orang pergi, macam mana majlis? Oh, kuat, lompat-lompat atas pentas, tari menari cukup. Tak payah pergi. Gugur hak wajib. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin, bila dia bersin dia kata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah, yarhamukillah. Kalau dia tak kata, jangan kata. Dia bersin, senyap, kita pun senyap. Pasal dia tak puji Allah, tak berhak kita untuk doa untuk dia. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang berikutnya, Nabi kita tambah lagi hadis Abu Hurairah, hakul muslimi alal muslimi sittun. Tengok terjemahan dia. Hadis Abu Hurairah kata apa? Hak seorang muslim atas seorang muslim lain 6 perkara. Orang tanya, apa ya Rasulullah? Jawabnya, apabila engkau bertemu dengannya, maka berilah salam. Samalah. Yang kedua, apabila menjemput, wa iza da'aka fa'ajib, apabila dia jemput kamu hadir majlis perkahwinan, maka kita kena pergi. Di sini, jemputan di sini beramai ulama khususkan kepada walimatul urus. Walimatul urus yang jadi kewajipan kita hadir. Ada kenduri-kenduri lain itu tak apa kita tak pergi. Tapi sebaiknya kena pergilah. Sebab orang panggil. Kecuali majlis yang ada benda yang berkait dengan kemungkaran itu tak boleh. Wa iza stansahaka fansahlah. Ini hak baru. Dan apabila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Orang minta nasihat, nasihat dengan baik. Tapi hari ini kalau orang minta nasihat, payah lalu. Bila kita buka pejabat, pejabat konsultan dia panggil. Konsultan apa dah? Advisor. Apa lagi? Nak minta nasihat tu 500 dah kena buka file. Buka file dulu 500 baru boleh jumpa. Bimbang kat saya, bimbang. Takut. Pasal tu dia kata, ustaz kena ada PA juga ustaz ni. Baru senang orang nak buat urusan. Kata tak boleh lah. Kalau ada PA nak jumpa saya tu 50 dah kena bayar. Belum lagi cerita lagi apa benda lah. Tak apalah, itu nak macam mana sistem hari ni. Mungkin melibatkan
pejabat ke apa. Jadi kalau nak minta nasihat free, minta kat masjid lah, jumpa kat masjid, saya minta nasihat awak dah. Nabi kata wa iza stansahaka, ini tanggungjawab. Bila orang minta nasihat, fansah, kita kena beri nasihat dengan betul, jangan kelentung, tak boleh. Ni dak ni kalau orang tanya, awak nak jual kereta? No. Macam mana kereta awak? Oi, isi minyak ya. Lepas tu jalan terus. Apa dia nak jual tu sebab kereta dia 4 kali mati dah boleh dalam minggu ni saja. Itu tidak nasihat nama dia. Dan apabila dia bersin menyebut alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah, semoga ia boleh rahmat. Dan apabila dia sakit, maka lawatilah dia. Dan apabila dia mati, maka ikutlah jenazahnya, yakni salat jenazah. Hadis Muslim. Bukan setakat itu saja, tetapi masih banyak lagi hadis-hadis khususnya tentang Islam yang menunjukkan bahawa Islam itu tidak terhad kepada rukun-rukunnya 5 yang memperkatakan soal-soal ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Bahkan Islam amat luas bidangnya, meliputi segala percaturan hidup yang menghubungkan manusia dengan masyarakat. Nah, jadi kita fahamlah di sini bahawa kalau kata Islam itu bukan setakat ibadat saja, dalam masjid, surau, nikah kahwin, merangkumi semua perkara. Islam bukan saja mengatur hubungan berbaik-baik dan aman damai di antara orang Islam sama sendiri, tetapi juga di antara Islam dengan orang-orang yang bukan Islam berdasarkan kepada peri kemanusiaan. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Ini syarat. Orang bukan Islam yang tidak perang kita kawan dengan dia, tak ada masalah. Tapi kalau dia angkat bendera nak lawan Islam, ketika itu baru kita lawan. Dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini orang yang baik, dia nak amal ibadat hak dia, itu hak dia punya pasal, tapi tidak berhak untuk kita berkelahi dengan dia. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum an wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sebenarnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama. Maksudnya kalau dia ni berlawan kita kerana agama orang bukan Islam dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu, dan ingatlah, siapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Jadi jelas kepada kita para jemaah bahawa kita boleh bersahabat, berkawan dengan orang bukan Islam dalam bab-bab yang tidak terlibat menghina agama kita. Mana kalau dia biasa macam kita ada hari ini dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia hari ini, kita tak, jangan duduk orang panggil resis ke apa sekarang ni istilah. Jadi balah dengan orang bukan Islam dalam isu-isu, kadang-kadang tak perlu sampai peringkat begitu sekali. Jadi mereka yang menyebabkan banyak terbantuknya dakwah kita ni kepada non-Muslim kerana sikap garang kita kepada orang bukan Islam. Garang. Bila orang bukan Islam mari masjid, beliau biji mata tengok, orang Islam masuk masjid, Allahu Akbar. Biar dia mari, kita perangkap mereka. Dia mari, kita siap dengan pamflet dakwah kita, siap dengan pegawai-pegawai yang boleh memberi penerangan tentang agama. Bila dia mari, kita cerita Islam tu apa. Masuk dewan sekejap, 10 minit duduk sini, tayang kebaikan Islam tu apa dia. Dia nak keluar, kita bagi hadiah dengan pamflet, dengan surat tentang agama. InsyaAllah orang ni yang mari, orang barat, orang putih ni pengkaji. Sahabat saya Muhammad Michael mari daripada negara Ghana, duduk di Kota Baru. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Kota Baru, saya syorkan supaya pergi ziarah Muhammad Michael. Pejabat dia Islamic Information, duduk di sebelah Masjid Muhammadi. Sampai di Kota Baru tanya mana mak Ghana, orang tunjuk kedai dia. Anak orang Malaysia tak apa nak buat kerja, boleh orang luar tu hantar mari seorang duduk jaga situ. Dia kata, ustaz, sampai setiap minggu ada je orang mari AGU, mari berlawan dengan dia tentang hujah agama, berlawan. Dan positifnya ramai yang berlawan tu sama ada masuk Islam terus ataupun dia U-turn balik lepas 3 tahun, mari semula ke Kota Baru, masuk Islam. Subhanallah. Tengok, kita nak macam tu. Orang bukan Islam mari ke masjid kita, bukan dihalau, mereka keluar dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ini sepatut.
Orang Islam masuk negara Islam bukan hantar balik mayat dengan bom tak terkalu, tapi kita hantar mereka dengan syahadah la ilaha illallah. Ya, barulah kita rasa Islam ini satu agama rahmat, bukan resis untuk balas orang tak terpasal. Tapi kalau mereka nak buat kacau, barulah kita guna sekat daripada apa yang mereka nak buat itu. Inilah Al-Quran mengajar pada kita berlaku adil kepada orang-orang Islam, dan orang bukan Islam duduk dalam negara Islam mendapat keadilan yang begitu sempurna. Sempurnanya Islam itu kerana mari daripada Allah Azza wa Jalla. Perbincangan kita yang terakhir iaitulah tentang sumber hukum Islam. Ini dia, kalau orang belajar ilmu syariah ni dia panggil ilmu usul al-fiqh, ilmu usul fiqh. Menurut huraian ulama rahimahumullah, punca ataupun sumber hukum Islam itu ialah 4. Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas. Jelaslah Quran tu tahu dah. Hadis pun tahu dah. Ijma' tu apa? Ijma' ini sepakat ulama umat dulu mengatakan perkara ini disyariatkan. Nah, kalau kita baca kitab fiqh bab solat contohnya, semaya ni mana dalil dia? Al-Quran aqimus salah, hadis bunyan Islam. Yang ketiga dia panggil ijma' ulama bahawa salat ini fardu. Ijma' mana sepakat ulama pada masa itu. Itu dia panggil ijma'. Yang keempat dia panggil qiyas. Qiyas ini iaitulah bawa hukum baru dikaitkan dengan hukum yang lama dengan syarat-syarat dia. Nah, jadi dalam undang-undang Islam ni qiyas inilah di antara banyak yang diguna pakai. Sebab apa? Sebab Al-Quran bawa mari 30 juzuk ya. Dia tak sebut semua, tapi dia kata kami tak tinggal semua. Ma farratna fil kitab min syai'. Dalam hadis sama juga. Jadi benda-benda yang baru datang, maka para ulama ambil. Contohnya bila kita timbul isu dadah. Dadah ni tak masuk dalam kategori Arab pun tak masuk. Dalam kategori lain pun tak masuk. Macam mana kita nak mengharamkan dia? Sebab dia memabukkan. Mudaratnya ada. Maka ambil undang-undang Arab yang haram, innamal khamru wal maisir, dalam Quran haram itu, kita kata kenapa haram? Sebab memabukkan. Faedah tidak ada. Maka mari kepada dadah. Dadah ni apa penyakit dia? Memabukkan, menyakitkan. Maka ilhaq, maka dibawa hukum ini kepada arak, dibawa hukum asalnya arak, hukumnya haram. Maka ini dipanggil qiyas. Qiyas kepada perkara tersebut. Banyaklah cerita qiyas ni panjang. Tuan-tuan boleh belajar nanti dalam bab usul al-fiqh, dalam bab qiyas. Yang kedua, pembahagian hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam terbagi pada 5 bahagian. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, ataupun orang Melayu kata sunat. Sebab kalau kita ni sunnah lain, sunat lain ya. Kalau kata sunnah, sunnah tu sunnah Nabi. Kalau kata sunat, maknanya tidak wajib. Itu istilah. Yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Harus ni perkara yang boleh kita buat dan boleh kita tak buat. Tengok nota kaki nombor 19. Perkara yang wajib apa dia? Apabila dikerjakan, kalau ditinggalkan, apabila dikerjakan boleh pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu makna wajib. Tambah itu, dikerjakan boleh pahala. Gugur dalam nota kaki itu. Perkara sunat dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau nak tambah belakang lagi cantik, tapi rugi, tak boleh pahala. Kena tulis itu. Sebab bila berhenti setakat tu, banyak kita tak terbuat benda sunat ni. Apa mana sunat? Buat boleh pahala, tak buat tak boleh apa-apa. Tak boleh apa-apa macam mana? Rugi tak buat sebab tak dapat pahala. Kena tak. Yang ketiga haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh, dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Dan kita kata makruh ni tidak berdosa, tapi lebih baik tinggal kerana tak ada faedahnya dia. Yang ke perkara yang harus, yakni jaiz, tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan melakukannya. Macam kita kata makan pada waktu biasa, itu harus. Nak makan, tak nak makan sudah. Tapi kalau tak makan menyebabkan dia mati, lah, itu haram. Ini undang-undang Islam, dia panggil hukum 5. Kena belajarlah hukum 5 ni, maknanya kita ada 5 perkara dalam hukum. Ada perkara wajib, sunat, makruh, harus, haram. Pengertian ibadat, oleh kerana mesti ke hadis jilid kedua ini mengenai bahagian ibadat, maka elok juga dijelaskan pengertian ibadat dalam Islam
kesimpulan makna ibadat. Ini dia buat kesimpulan yang paling senang sekali lah. Banyaklah makna dia tu. Kesimpulan dia, ringkasannya, taat atau tunduk patuh dengan sepenuh-penuh khuduk, mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ataupun dengan ibarat lain yang lebih, saya ingat lebih ringkas, semua perkara. Boleh tulis, ibadat itu semua perkara, sama ada perkataan, perbuatan, i'tiqad yang diradai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia ibadat. Apa benda yang kita buat? Ibadat belaka. Kenapa makan? Nak menguatkan tubuh kita ni untuk beribadat. Jadi ibadat. Makan tu sendiri pun boleh pahala. Tapi kalau kata kenapa makan? Lapar. Boleh lapar, boleh kenyang lah. Pahala tak dapat. Bidang ibadat itu pula amat luas, meliputi segala amal usaha yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu manusia dituntut menyedari akan hakikat wujudnya. Kerana tujuan manusia diciptakan oleh Allah dalam alam kehidupan ini ialah untuk beribadat kepadanya, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Ini dia panggil ayat yang menjadi asas kepada kejadian jin dengan manusia ni. Tujuannya supaya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam pada itu, amal ibadat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah yang dikerjakan oleh mereka yang beriman serta ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita di dalam perkara yang pertama tentang Islam dan hukum-hukumnya. Jadi Islam itu sangat luas, hukumnya sangat teliti, dan mari daripada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita rasa undang-undang Islam ini menghina, menghimpit ataupun menyusahkan. Tidak sama sekali. Pengertian ibadat ini perlu pada penjelasan yang panjang. Banyak dah kita bincang. Yang boleh kita simpulkan bahawa semua perkara yang kita buat atas dunia ini yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itulah ibadat kepada Allah. Jadi kalau gitu tuan-tuan pergi kerja yang tidak melanggar syarak, ibadat. Pergi cari makan, cari rezeki, ibadat. Pergi apa saja pun termasuk dalam ibadat kepada Allah Ta'ala, kecuali perkara yang tidak diradai oleh Allah, maka dia terkeluar daripada sempadan ibadat. Itu saja. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita dalam siri yang berikutnya, iaitulah kebersihan dan kesucian dalam Islam. Ini pun menarik tajuk-tajuk dia. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Ambil telefon. Ada soalan tadi saya tak perasan. Jadi alhamdulillah, itu pun kalau kita boleh habis satu bab ni cepat sikit lah. Saya tengok kadang-kadang soalan mari sini. Dalam kes perceraian, apa tindakan seterusnya jika suami terus tidak hadir ke mahkamah di mana kes tertangguh lama, perempuan teraniaya? Jadi ni kita kena banyak kes. Kadang-kadang isu macam ni, kita nak bantu orang ni, kena tolong dia dengan cara kita bawa dia ke mahkamah. Tapi mahkamah bukan semuanya boleh menyelesaikan masalah. Kalau suami itu masih lagi berdegil, tak mahu inanya, guna anak beranak yang ada, keluarga dia boleh tolong bantu, dan saluran ada. Mahkamah ni kalau boleh kita jadikan dia ni yang terakhir sekali untuk menyelesaikan masalah manusia, kerana bukan semuanya dengan mahkamah. Kalau ada gerakan dakwah mengatakan bahawa kewajipan utama bagi seorang yang telah mengucap dua kalimah syahadat ialah menunaikan hak kalimah itu, iaitu mengerjakan kerja dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, bukannya solat. La haula wala quwata illa billah. Solat itu mari daripada mana? Kalau kata solat ni tak payah, kerja dakwah saja. Dakwah untuk apa? Solat ini tiang agama, amud wa amuduhu as-salah, tiang agama. Jadi minta penjelasan kitanya, orang yang buat kerja dakwah yang tidak solat, ini satu benda yang kerja pincang, yang amat benar. Dakwah kita ni
Yang pertama sekali, iqamus salah. Lepas pada orang mengucap, mesti mendirikan salat. Kalau dakwah tak ada salat, itu bukan dakwah nama dia. Allahu Akbar. Ini saja di antara soalan kita hari ini, tidak banyak sebab mungkin tajuk dia sangat jelas. Cuma ada satu buku yang cantik kalau tuan-tuan, tajuk dia 20 prosok pahala. 20 prosok pahala ni banyak benda yang dalam ibadat kita ni kita buat tiba-tiba hilang pahala dia. Sebab apa? Jadi boleh tengok dalam kitab ini, di belakang sana ada prosok pahala yang boleh menghilangkan pahala seorang itu. Buku ni akan dihuraikan malam ni insya-Allah di Masjid Al-Khairiyah Gombok. Siapa beli buku ni pergi mengaji situ lah, atau bertunggu dalam YouTube nanti insya-Allah. Ada lagi soalan yang berkaitan? Buku ni ada di belakang tu. Ada dah. Baiklah. Kalau tak ada lagi, insya-Allah kita akan sambung majlis kita ini pada selepas haji. Haji nanti. Anak akan pergi haji 1 bulan 10. Jadi minggu kedua tu duduk di Arafah. Tak nak kuliah sini, kita kuliah di Arafah insya-Allah. Siapa dia pergi haji boleh cari. Mak tak berapa tak tahu. Sebab tahun ni haji tak apa ramai orang. Tak apa ramai tu bukan mana tak ada orang, tak ramai sini ya. Mekah ni ramai jadi. Sebab dia kumpul di sana kan. Insya-Allah. Bagi orang yang rasa tak sempat, lambat sangat nak tunggu ni, boleh tengok dalam YouTube, cari dia Mestika Hadis. Jilid yang kedua. Ada 66 siri kuliah tapi bahasa Kelantan. Kalau orang boleh faham bahasa Kelantan, boleh ambil CD tu, boleh menadah dulu buat sementara waktu, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, setakat itu dulu yang dapat kita bincangkan. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tu ada buku sana dengan ada CD yang kuliah-kuliah yang lepas. Kuliah Musalli Masjid Negara ni lepas haji ni siap insya-Allah 13 siri dalam satu DVD. Kita tengah duk edit sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.